Cuma kita ni nak belajar, nak faham. Hak pandangan-pandangan yang lain tu, maknanya kita boleh tahu. Boleh tahulah. Mazhab ni gini, mazhab ni gini. Waktu masa almarhum Tuan Guru saya Baba Najimuddin, masa dia ngaji Mekah, dia kata, kalau dia pergi mengaji dengan Syekh bermazhab Maliki, hura pandangan mazhab Maliki dengan dalil-dalil. Oh, dengar sedap mazhab Maliki dah. Gi pula pada guru tu bermazhab Hanafi. Sedap Hanafi lagi. Gi kepada guru yang bermazhab Syafi'i. Sedap mazhab Syafi'i. Tahu raya? Gi kepada guru yang bermazhab Hambali. Kemah mazhab Hambali lagi. Mana kalau betul-betul ngaji 4 mazhab, tak timbul lah. Ni mazhab ni hak lebih hampir dengan sebenar. Mazhab ni hak tu bukan. Atau orang jahil gitu. Sepatutnya belajar bertambah luas ilmu, bertambah nyata tepatnya ke 4 mazhab. Adapun konon-kononnya bertambah ilmu, bertambah nyata satu mazhab je, satu pandangan je hak hampir dengan sebenar, hak pandangan imam yang lain tu tak hampir dengan sebenar. Dia pun nak pilih hak hampir dengan sebenar. Tu bukan. Itu orang tak sedar diri. Orang jahil murakkab gitu tu. Jadi almarhum tu saya sebut, belajar dengan syekh mana pun sedap mazhab mereka. Belajar syekh lain pula, sedap mazhab dia pula. Jangan syekh lain pula, sedap mazhab dia pula. Maknanya kalau betul-betul berilmu 4 mazhab, bertambah yakin dengan ketepatan pandangan mazhab tu sendiri. Ketepatan mazhab tu sendiri. Ni dok kita nak kembali kepada dalil. Jangan kepada imam tu tidak maksum. Imam muktabar di kalangan muqarrabin auliya ilah tu tidak maksum, tu memang tidak maksum. Dah kamu? Kamu tu. Waktu saya sebut semua tu, tengok muka dak percaya dah. Tengok muka dak percaya dah. Kalau saya biasa sebut tu nyenyih, pada nyenyih sombong je. Dalam ibi WhatsApp tu macam budak kapung je baloh. Sindir situ. Tak nak pakainya. Dalil yang lebih hampir dengan sebenar. Dia macam dalil mazhab Syafi'i ni, begitulah. Tapi konon-kononnya dia pakai 4 mazhab, bukan. Dia memilih antara ke-4 mazhab mengikut pandangan dia. Gitu. Kalau betul pakai 4 mazhab, cerita betul-betul mazhab Syafi'i begini, mazhab Maliki begini. Hanya kita boleh sebutnya jumhur kebanyakan mazhab begini. Contohnya jumhur kebanyakan mazhab bersentuh lelaki perempuan wuduk tak batal. Gitu. Yang batal wuduk mazhab Syafi'i sahaja. Jumhur mazhab niat sembahyang dan takbiratul ihram tak wajib niat muqaranah. Boleh niat sebelum. Mazhab Syafi'i wajib muqaranah. Boleh sebut setakat tu je. Ataupun kita sebut pandangan-pandangan mazhab ni pada masa kita sekarang lebih mudah. Gitu je lah. Contoh-contoh. Sekarang zakat dengan duit, itu mazhab Hanafi lebih memudahkan untuk bayar zakat, untuk uruskan zakat, untuk agihkan zakat, lebih mudah kepada penerima zakat. Bila terima duit, dia boleh beli bagai-bagai. Kalau terima beras banyak-banyak, susah pula dia nak tukar beras kepada duit untuk jual beras dia tu. Gitu lah. Jadi dengan masa sekarang ni, pandangan yang lebih, bukan lebih betul, lebih tepat, lebih sesuai. Lebih sesuai pada masa kita sekarang, zakat dengan duit. Mazhab Syafi'i, zakat dengan duit itu tidak sah. Pada ni, bukan makruh, bukan tidak afdal, bukan tidak aula, tidak sah. Kalau kata afdal mazhab Syafi'i bayar zakat dengan beras, bukan afdal gitu dah. Tidak sah dengan duit. Mazhab Hanafi dengan duit ni. Tapi orang pakai mazhab Hanafi. Kenapa? Kerana dalil. Tak, kerana kesesuaian. Cerita gitu je lah. Itu baru pakai 4 mazhab. Golongan ni tidak. Dia bukan pakai 4 mazhab. Dia memilih mana pandangan mazhab mengikut pandangan dia. Hak lebih tepat dengan sebenar. Gitu. Bukan dia pakai 4 mazhab, dia tolak ke 4 mazhab, dia ambil mana-mana pandangan yang dia nak terima. Hak pakai 4 mazhab, cerita mana-mana mazhab.
Adapun kita biasanya cerita mazhab Syafi'i sahaja. Berarti kita tolak mazhab lain? Tidak. Kita hanya cerita mazhab Syafi'i. Untuk satu jalan pun kita orang belajar ni pun tak sempat nak turut. Kalau cerita bagai-bagai pandangan pun lagi pening balik nanti. Gitu je lah. Mana terkadang guru ajar hanya mazhab Syafi'i sebab kita ngaji tak banyak, satu pandangan sudahlah. Adakah yang mengajar mazhab Syafi'i sahaja mereka tolak mazhab Maliki? Nak tolak macam mana mazhab Maliki, mazhab Hanafi? Sebab mereka adalah guru kepada Imam Syafi'i kita. Kalau tertolak mazhab Maliki, tu guru Imam Syafi'i kita nak tolak macam mana? Tak ada orang tolak. Pandangan mazhab Maliki ke Hanafi ke Hanbali tak ada orang tolak. Tapi kenapa kamu hanya ajar mazhab Syafi'i saja? Lah mazhab Syafi'i pun tak ingat-ingat pun hukum dia. Kalau cerita banyak-banyak mazhab kan jadi izdiwajiyah pula kan? Mana? Izdiwajiyah dia panggil. Izdiwajiyah ni dia panggil apa? Bolok wong. Ada bolok wong? Ada bolok wong. Bertayamum ni boleh tepuk atas dinding. Mazhab mana? Syafi'i ya. Bolok wong orang panggil gitu. Itu mazhab Maliki, Syafi'i bila gitu. Ini kadang-kadang masa almarhum tu saya mengajar tu kampung Balong. Dia kata mazhab Syafi'i, bab lain lah. Padahal tu kan mazhab Syafi'i tu mazhab lain. Sebab apa kampung ni dengar dia tak catat. Akhirnya jadi izdiwajiyah bolok wong. Contoh tadi contohnya. Tayamum boleh tepuk di dinding. Mazhab mana? Mazhab Syafi'i. Berat. Sentuh kemaluan wuduk tak batal. Mazhab mana? Mazhab Syafi'i. Izdiwajiyah sungguh dah lah. Bolok ngok dah jadinya. Sebab tu kita walaupun orang mengajar tu cerita bagai-bagai pandangan, tapi kalau kita tak ada catatan, kita fokus kepada pandangan mazhab Syafi'i. Jangan kita nak ambil banyak-banyak. Walaupun orang mengajar tu datangkan pandangan berbeza, jangan fokus banyak-banyak. Takut mana? Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran tu. Malaikat kalau kita boleh catat, baru kita ambil belaka. Kalau kita tak catat tak apa, kita hanya fokus kepada pandangan mazhab Syafi'i. Gitu je lah.